Okey. Setelah selesai daripada aktiviti kamu tadi jawab soalan uji minda tu, jadi cikgu akan teruskan lagi dengan untuk langkah kedua, iaitu pembentukan kata adjektif. Dalam pembentukan kata adjektif ni dia ada 4 proses pembentukan, iaitu kata adjektif tunggal, kata adjektif terbitan, kata adjektif majmuk dan kata adjektif ganda. Untuk kata adjektif tunggal adalah merupakan kata adjektif yang tidak mengalami sebarang proses pembentukan kata. Tahu tak apa itu proses pembentukan kata? Proses pembentukan kata ada empat. Iaitu tunggal, lepas tu proses pengimbuhan, proses pemajmukan dan proses penggandaan. Jadi itu adalah 4 proses dalam pembentukan kata. Khususnya kata adjektif tunggal boleh terdiri sebagai predikat atau sebagai penerang bagi kata nama dalam ayat. Ini adalah contoh dia ialah rendah, perlahan, kuning dan lazat. Ini adalah merupakan kata-kata adjektif tunggal yang tidak mengalami sebarang proses pembentukan kata tadi. Terusnya proses terbitan. Okey, untuk proses kata adjektif terbitan ni, kalau seperti yang kita tahu, kalau proses terbitan ini ia akan berkait rapat dengan proses pengimbuhan. Dalam proses pengimbuhan dia ada berapa? Untuk proses pengimbuhan dia ada berapa? Boleh tak tolong jawab? Untuk proses pengimbuhan dia ada 4, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Okey, adjektif untuk kata adjektif kata terbitan yang pertama ialah awalan ter. Awalan ter dapat menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar ialah kata adjektif. Contohnya tercantik, terpandang, teristimewa dan terlebih. Untuk imbuhan ter ni yang melalui terpaling, maksudnya terpaling cantik, terpaling pandai, macam tu. Seterusnya ialah awalan se. Awalan se berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. Ini adalah contoh-contoh untuk perkataan kata adjektif awalan se. Sebaik, setebal, semudah, seindah dan seluas. Dan awalan se ini akan membawa maksud persamaan, maksudnya sama-sama, maksudnya sama cantik, sama semudah, macam itulah. Seterusnya iaitu awalan kata terbitan untuk kata adjektif pinjaman. Awalan pinjaman ada 3, iaitu awalan pro. Awalan pro adalah merupakan awalan pinjaman dalam bahasa Inggeris. Contohnya pro kerajaan, pro rakyat. Pro membawa maksud adalah menyokong. Menyokong. Seterusnya awalan anti. Anti pula ialah awalan pinjaman dalam bahasa Inggeris juga. Contohnya anti dadah, anti rasuah. Dan maksud untuk awalan anti ni seperti menolak ataupun menentang. Itu adalah maksud dia. Seterusnya awalan B. Awalan B ialah merupakan awalan pinjaman dalam bahasa Arab, iaitu yang boleh membawa maksud seperti tidak. Contohnya biadab, tiada adab. Bi lazim, maksudnya tiada lazim, dan bitara, tiada ketara, macam itulah. Seterusnya akhiran. Untuk akhiran pula ada 4, iaitu we, I, yah dan is. Untuk akhiran ini tidak berubah apabila bertemu dengan sebarang huruf pada kata dasar. Contohnya sejarawi, lahiriah, insani dan ekonomis. Seterusnya sisipan pula ada 4 juga, iaitu sisipan kata adjektif membawa maksud sifat yang dinyatakan oleh kata dasar. Contohnya selerak, serabut, gemuruh dan cemerlang. Dan yang terakhir ialah apitan kean. Dalam kata adjektif terdapat satu saja apitan, iaitu kean.
Apitan ini sebagai kata adjektif perlu bergabung dengan kata dasar daripada kata nama untuk membentuk kata adjektif. Apitan ini juga membawa maksud sesuatu keadaan atau sifat kata nama yang terkandung pada kata dasar. Contohnya kemelayuan, kecinaan, kebaratan dan kekampungan. Terusnya kita beralih kepada kata ganda pula, iaitu kata adjektif ganda. Kata adjektif ganda ini terbahagi kepada 3, iaitu kata adjektif ganda penuh, kata adjektif ganda separa, kata adjektif ganda berentak. Untuk yang penuh ni seperti yang kita tahu, iaitu penggandaan yang penuh. Maksudnya laju-laju, contoh-contoh dan tanpa sebarang imbuhan pada perkataan ganda tersebut. Terusnya kata ganda separa iaitu kata ganda pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Contohnya terdapat 3 juga, iaitu awalan setinggi-tinggi. Maksudnya setinggi-tinggi. Adalah merupakan pengulangan pada bahagian kata dasar awalan. Seterusnya akhiran, besar-besaran. Belakang tu adalah merupakan penambahan. Seterusnya apitan, kehijau-hijauan. Maksudnya hijau tu menjadi diapit oleh imbuhan ke an. Seterusnya yang ketiga iaitu kata ganda berentak. Iaitu kata ganda berentak juga terdiri daripada 3, iaitu kata ganda pengulangan vokal iaitu hiruk pikuk, karut marut. Pengulangan vokal bunyi konsonan pula ialah kucar kacir, dan pengulangan kata berentak untuk berentak bebas pula ialah kelam kabut, kusut masai. Dan contoh-contoh lain kamu boleh cari sendiri ya. Seterusnya kata adjektif majmuk. Kata adjektif majmuk ini adalah boleh terdiri daripada rangkai kata bebas. Contohnya kuning lansat, kelabu asap. Maksudnya bebas rangkai kata. Seterusnya boleh membawa maksud kiasan. Untuk kata majmuk ni, kata adjektif majmuk ni ia boleh membawa kiasan. Maksudnya ringan tulang, kiasan untuk perbuatan yang rajin. Seterusnya panjang tangan pula ialah kiasan untuk orang yang suka mencuri. Seterusnya yang terakhir ialah terdapat juga frasa adjektif yang kelihatan seperti kata adjektif majmuk, tetapi bentuk ini bukanlah kata majmuk kerana boleh menerima sisipan dan. Maksudnya kata majmuk ni boleh menerima sisipan. Contohnya ialah jimat cermat, jimat dan cermat, baik buruk, baik dan buruk, putih bersih, putih dan bersih. Okey, sebelum kelas kita berakhir hari ini, cikgu ada sediakan juga soalan pengukuhan. Jadi cikgu nak kamu tekan link pada link yang telah cikgu sediakan tadi. Jadi link itu akan membawa kamu ke latihan seterusnya, iaitu latihan pengukuhan pada tapak Google Form. Jadi cikgu nak kamu jawab semua soalan-soalan yang telah cikgu sediakan dalam ni. Jadi ni adalah soalan 1, soalan 2, soalan 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 soalan. Jadi setelah kamu jawab, kamu perlu submit. Okey? Lupa cikgu nak bagi tahu yang latihan tadi yang uji minda tu, cikgu nak kamu screenshot dia punya mata ganjaran yang kamu bolehi dan hantar kepada cikgu dalam grup WhatsApp. Sebelum tu suka cikgu ingatkan untuk kamu sentiasa berhati-hati dan jaga kesihatan kamu sendiri, kerana sekarang ni kita tengah berperang lagi dengan virus COVID-19. Jadi sebelum berakhirnya kelas hari ini, cikgu nak mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada sesi penerangan cikgu tadi. Cikgu mohon maaf. Jadi itu je lah. Okey, sekian, terima kasih. Bye.